Assalamualaikum dan salam sejahtera. Objektif dasar agro makanan negara 2011 ke 2020. Pencapaian hasrat menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi memerlukan sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor ekonomi, termasuklah industri agro makanan. Industri agro makanan perlu merealisasikan sasaran pertumbuhannya untuk memastikan negara dapat mencapai pertumbuhan purata tahunan yang telah disasarkan. Transformasi dan pemodenan industri agromakanan akan diteruskan bagi meningkatkan daya saing industri ini supaya memberi sumbangan yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berbetapatan tinggi. Sejajar dengan tajuk Bual R&D pada episod kali ini iaitu Functional Food, The Future of Food. Kita terbangkan pakar penyelidik Agriculture Science dari Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu Sarawak, Profesor Madya Dr. Syahrul Razid Sarbini yang juga merupakan pengarah UPM Kampus Bintulu. Selamat datang Prof. Ke studio TVS pada hari ini. Terima kasih kerana menerima jemputan kami. You okay ya? Terima kasih kepada TVS kerana sudi menjemput saya untuk memenuhi program pada kita pada hari inilah. Betul. Mungkin belum lagi terlambat untuk saya mengucapkan tahniah kepada Prof di atas lantikan sebagai pengarah baru di Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu. Apakah rahsia-rahsianya? Rahsia-rahsianya. Terima kasih kerana ucapan tahniah. Nak kata rahsia tu tak adalah rahsia sangatlah. Lebih kepada saya rasa pelantikan sebagai pengarah ni merupakan satu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab saya terhadap Universiti Putra Malaysia, terhadap negara kita juga, terhadap negeri kita juga untuk bersama-sama memajukan bidang pendidikan, penyelidikan, ya, terutamanya bidang pertanian lah kalau kita cakap pasal UPM lah. Ya. Kalau rahsia-rahsia tu just mungkin niat saya semenjak saya menyambung pengajian di PhD di peringkat PhD lah di United Kingdom. Yang niat saya untuk kembali ke tanah air, ke negeri saya untuk bersama-sama membangun pendidikan lah terutamanya bagi anak-anak Sarawak. Tahniah, we are so proud of you as a Sarawakian. Bidang Agriculture and Food Science, apabila kita melihat background of Prof sendiri di dalam PhD Education, investigation of dextran as a potential prebiotic, mungkin Prof boleh huraikan minat di dalam bidang ini. Okay. Sebenarnya kalau saya boleh imbau kembali sejak saya kecil sebenarnya, so saya mempunyai minat yang agak mendalam lah dari segi bidang kesihatan. Saya sebenarnya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang doktor perubatan, ya, tapi tidak kesampaian. Saya juga minat bidang makanan sebenarnya. Saya suka makan sebenarnya jugalah, ya. So untuk tu saya rasa daripada cita-cita kecil itu saya mungkin juga suka menyelidik, ya. Saya suka mengkaji benda-benda barulah, ya. So that's why saya rasa bidang sesuai pada jiwa saya adalah makanan kesihatan, ya, ataupun seperti yang saya kata sekarang ni in-trend lah makanan berfungsi ataupun functional food, ya. Sejak tu saya menyambung pengajian di peringkat bachelor ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Sarawak, program bioteknologi sumber, kemudian bergraduat pada tahun 2003, kemudian berpeluang untuk menyambung pengajian master juga dan bekerja di agensi kerajaan lah, di Crown Research Sdn Bhd lah, sebuah syarikat pendidikan kepunyaan Kerajaan Negeri Sarawak lah, ya. Kemudian ada peluang juga, alhamdulillah, diberi peluang untuk menyambung pengajian di peringkat PhD, ya, di bawah tajaan Kerajaan Negeri Sarawak juga, di bawah Yayasan Beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman, YBS Star, dengan Universiti Putra Malaysia, dan menyambung pengajian di University of Reading United Kingdom, ya, peringkat PhD lah, ya. So pada masa itu saya diberi projek untuk menyelidik tentang prebiotik, ya. So prebiotik merupakan sejenis makanan berfungsi lah, ya. So sejak tu saya kembalinya ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB pada tahun 2011. Kemudian sampai sekarang lah, sehingga tahun 2020 saya menyambung pengajian sentiasa membuat pendidikan dalam bidang-bidang makanan berfungsi. Fokus utama saya adalah kepada
pengkajian bahan-bahan tempatan, bahan-bahan alam, bahan-bahan yang ada di negeri kita ataupun negara kita untuk mengkaji bagaimana bahan-bahan makanan ini boleh dijadikan sebagai functional food ataupun makanan berfungsi. Betul. Itu adalah antara expertise Prof ya. Boleh dikatakan. Prebiotik, probiotik, gut, microbiota. Adakah selain daripada ini expertise lain di dalam bidang kajian Prof? Okey. Kalau kita nak nyatakan bidang kepakaran, mungkin taklah kata kepakaran, lebih pada bidang yang saya dalami lah ya. So ada functional food, prebiotik dan probiotik ya. So terlebih dulu kita hendak mengenal pasti, kita kena tahu apakah makanan berfungsi, apakah functional food, apakah prebiotik, apakah probiotik ya. So makanan berfungsi sebenarnya salah satu jenis makanan yang apabila kita makan tu ianya memberi fungsi yang lebih sekadar kekenyangan, sekadar memberi tenaga ataupun sekadar untuk tumbuh besaran lah, terutama untuk budak-budak lah ataupun kanak-kanak ya. So functional food memberi fungsi yang lebih pada kesihatan ya. Contohnya kalau saya boleh bagi salah satu perbandingan, makanan biasa contohnya nasi putih lah, kita white rice yang kita makan kan. So nasi putih kita makan lah untuk, of course, untuk kekenyangan kita, untuk kita mendapat tenaga dan untuk tumbuh besaran untuk kanak-kanak lah contohnya. Tetapi ada satu dari contoh makanan fungsi yang berasal daripada nasi juga ya. Contohnya makanan brown rice, beras perang ya. Beras perang kita makan mungkin untuk tenaga juga, untuk kita tumbuh besaran budak-budak juga, tetapi ianya ada fungsi kesihatan ya. Fungsi kesihatan ni kerana beras perang ni mengandungi fiber ya, serat fiber yang tinggi ya, fiber yang tinggi, di mana oleh kerana fiber ni tinggi, ianya ada sedikit phytochemicals juga atau phytokimia ya. So ianya boleh mempunyai beberapa properties ataupun ciri-ciri kesihatan. Contohnya ianya ada anti kolesterol, anti diabetes ya, anti obesity ya. So benda-benda ni merupakan salah satu fungsi-fungsi kesihatan yang diberikan oleh makanan-makanan ni tadilah ya. So kalau kita nampak, ini merupakan salah satu contoh lah makanan fungsi, iaitu makanan harian kita yang mungkin juga boleh dijadikan sebagai amalan untuk kesihatan kita lah ya. Itu merupakan fungsi. Tetapi untuk saya punya fokus pendidikan lah berkenaan dengan prebiotik ya, probiotik dan prebiotik. Of course, saya kena bagi tahulah apakah maksudnya prebiotik. Probiotik tu adalah makanan apabila kita makan akan memberikan kebaikan dalam badan kita. Contohnya barang-barang seperti bakteria-bakteria baik, lactobacillus, bifidobacterium, itu semua merupakan bakteria baik lah. Di mana prebiotik itu merupakan makanan untuk bakteria baik tu ya. So kalau kita makan prebiotik dan probiotik akan meningkatkan kita punya tahap kesihatan, boleh meningkatkan imuniti kita terhadap penyakit dan so on lah. So bukan contoh bidang-bidang saya lah. Itulah dia future food and functional food ya, Yes. Prof. Itulah dia functional food and future food. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi di studio bersama Prof. Syarul. Kita menceritakan tentang tadi functional food and future food ya. Selain daripada membuat kerja di lab, di makmal, adakah pendidikan ini juga melibatkan komuniti setempat atau penglibatan mana-mana industri? Okey. Saya rasa soalan yang bagus sebenarnya. So of course kalau kita nak buat pendidikan tu, kita tak boleh short sendirilah ya. Maksudnya pendidikan tu hanyalah untuk diletakkan dalam makmal ataupun letak dalam perabot sebagai publication semata-mata lah ya. So oleh itu saya punya pendidikan ni sebenarnya sememangnya ada mengkhusus kepada contributing kepada komuniti dan industri lah ya. Tapi ianya lebih kepada secara tidak langsung ya. So contohnya projek yang kini saya buat berkenaan dengan pembangunan kanji sagu sebagai prebiotik. Ianya sebenarnya boleh meningkatkan value ataupun add value ya, nilai kanji sagu itu sendiri ya. So kanji sagu pada asalnya harganya agak murah lah ya. So di mana kanji sagu kita di Sarawak ni kita ekspor ke Jepun ataupun ke Amerika contohnya dengan harga yang agak murah ya, secara harga yang memang agak murah lah ya. So dengan adanya teknologi yang boleh mengubah suai kanji sagu ni kepada prebiotik, di mana kita boleh meningkatkan harga, add value ya. Apabila kita meningkatkan add value, of course akan meningkatkan tahap sosioekonomi komuniti, terutamanya komuniti penanam sagu lah. Yang contohnya kalau di Sarawak ni kita banyak ladang sagu di Mukah contohnya ya. So akan contribute ya, akan beri manfaat kepada penanam-penanam sagu di kawasan-kawasan yang pedalaman contohnya ya. Kalau dari segi sumbangan kepada industri, actually kita sebenarnya sekarang ni tengah berusaha lah ya, tengah untuk mencari pelabur-pelabur ataupun pemain industri yang sanggup melabur ya. So apabila industri sanggup melabur
terhadap projek kita ni. So akhirnya mungkin pelaburan ni akan mendatangkan keuntungan lah kepada industri, akhirnya kepada negeri ataupun kepada negara kita juga. Betul, sebab projek ini besar ya. Dia Yes. melibatkan petani-petani juga Penanam, di kawasan pendalaman. So adakah geran ataupun financial resources yang Prof dapat untuk menjalankan projek seperti ini? Okey. So kalau diikutkan grant, so sejak saya dilantik sebagai pensyarah kanan lah sejak tahun 2012, so ada berapa grant lah yang saya dapat lah. So semestinya daripada kalau kita sebagai pensyarah dan pendidik, kita dapat grant daripada kerajaan lah ya. Contohnya daripada kerajaan Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan yang paling terkini sekali saya telah mendapat grant daripada Kerajaan Sarawak, iaitu daripada Sarawak Research and Development Council. So projek ni adalah untuk menyasarkan untuk membangunkanlah Kanji Sagu ni sebagai khusus sebagai makanan berfungsi untuk kesihatan usus sebenarnya ya. So ni merupakan grant yang terkini lah ya. So selain daripada itu juga saya ada grant industri daripada a few industri untuk agak kecil juga sebenarnya, tapi lebih kepada sasaran projek-projek tertentu lah untuk membangunkan what do you call that, industri sagu contohnya. Betul. Sepanjang menjalani projek tersebut, adakah Prof menghadapi sebarang limitasi ataupun challenges? Okay. So bagi saya, of course, buat pendidikan tu memang ada kekangan lah, limitation, dan of course saya rasa kekangan tu sebenarnya bagi saya memberi peluang sebenarnya ya. So limitation untuk membuat projek yang berkaitan dengan makanan fungsi adalah kurangnya saya boleh katakan pengetahuan ya. Belum ada pengetahuan secara menyeluruh tentang apakah makanan fungsi sebenarnya. So mungkin daripada orang awam ataupun daripada pelabur-pelabur juga sebenarnya mungkin tidak faham apakah sebenarnya kegunaan makanan fungsi ya. Tetapi saya rasakan apabila rakyat kita, kalau dibandingkan dengan negeri-negeri maju contohnya di Jepun ataupun di Amerika contohnya, penggunanya agak what do you call that, lebih terbuka, lebih faham, lebih faham ataupun lebih intelektual dari segi makanan fungsi, lebih faham lah dari segi makanan fungsi ni lah ya. So oleh itu industri makanan berfungsi di negara-negara maju itu berkembang luas ya berbanding dengan negara kita ya. So itu merupakan salah satu kekangan, tapi saya rasakan kekangan ni merupakan satu cabaran, satu peluang di mana jika mungkin tim saya ke ataupun ada sedikit pendidik ya yang ingin atau menyertai ataupun ingin buat pendidikan berkenaan makanan fungsi, so banyak peluang lah. So mungkin ianya of course bermula daripada zero, tetapi jika kita merupakan yang pertama sekali membuat pendidikan ni, kemungkinan apa yang kita dapat, the return of investment tu higher lah ya. So kita banyak lagi lah yang contoh kalau kita mulakan, so apabila benefit tu kita yang banyak dapat lah. So that is actually opportunity yang boleh kita ambil jika kita berminat untuk menyelidik ataupun melabur dalam industri makanan berfungsi. Ianya juga seperti awareness kepada komuniti ya. Yes. Kita akan membincangkan lebih banyak lagi berkenaan dengan makanan berfungsi, tapi kita berehat seketika. Kita kembali lagi di studio. Prof Syarul, tadi kita membincangkan tentang geran dan potensi-potensi geran ya di luar sana. Selain daripada itu, outcome of the research ya seperti penerbitan berindeks, contohnya the publication and conferences, adakah Prof publish banyak ya sekarang ni dan juga pattern yang pernah dibuat? Okey. Sebagai seorang pensyarah dan sebagai seorang pendidik lah, so kita punya KPI lah, Key Performance Index tu adalah of course kita punya research output ya. So apa yang kita hasilkan dalam kita buat pendidikan. So seperti biasalah KPI kita adalah penerbitan publication di dalam journals, dalam makalah, dalam akhbar contohnya ya. So haruslah diambil kira ya. So dari segi publication, alhamdulillah ada jugalah a few of publication. Mungkin boleh Google nanti nama saya. Sudah saya Google. Banyak sekali listnya. Alhamdulillah jugalah sikit-sikit. So of course daripada itu kita juga ada sedikit what they call oral presentation dalam conference. So saya pernah dijemput sebagai keynote speaker mungkin di Taiwan, di Sweden, di Singapore, and other countries lah. Ada jugalah sedikit. Sebenarnya untuk mempersembahkan pendidikan kita ya. So kita tak nak pendidikan kita hanya buat di makmal, kemudian kita kongsi sebagai pelajar kita, tapi kita tak kongsi kepada komuniti saintifik di luar sana ya. So kita punya research haruslah ada standard lah bagi saya lah. Standard tu haruslah disama ataupun disemakkan dengan pendidik yang membuat bidang yang hampir sama dengan kita ya. Of course dengan itu kita hanya cara yang paling kita sesuai untuk kita semak adalah
publish. Kita terbitkan dalam jurnal contohnya. So selain daripada itu juga kita sebagai pensyarah dan penyidik tidak haruslah short sendirilah seperti yang saya katakan tadi lah. Di mana kita hanya buat penerbitan semata-mata dan kita tidak komersialkan ataupun ilmu kita tak sampai kepada komuniti. So untuk itu saya bagi kumpulan saya lah, komunitas pendidikan saya yang berada di kampus Bintulu, saya menekankan pendidikan dan pengembangan, ya, supaya ilmu itu sampai kepada komuniti. So dari segi pendidikan ataupun penerbitan yang saya buat, ada sedikit jaringan-jaringan lah komuniti yang saya buat lah. Contohnya kita ada buat what you call that, sedikit taklah kata kempen tapi macam kesedaran lah, kesedaran tentang pentingnya kesihatan, ya, makanan kesihatan, ya, pentingnya pemakanan yang baik, ya. So benda-benda tu adalah merupakan salah satu kita punya what you call that sumbangan kepada komuniti-komuniti. Dari segi pengkomersialan pula, so pada masa ni kita sedanglah masih mencari pelabur-pelabur ataupun pemain industri yang berminat untuk invest, ya, dengan produk-produk kita lah. So kita kata tadi produk kaji sagu untuk jadikan prebiotik lah. Tapi masih dalam mencarilah, you know? So kita agak dapat di kesukaran lah untuk mencari pelabur yang benar-benar berminat, yang sanggup invest, ya. Tetapi salah satu usaha yang telah dilakukan adalah produk kita telah dipaten, ya. So produk kanji sagu terubah suai untuk jadikan sebagai prebiotik telah dipaten, di mana paten tu boleh didapati online lah, kita tengoklah, ya. So oleh kerana ini telah dipaten, ini telah dilindungi lah, ya. So any ataupun researcher lain ke ataupun anyone yang nak buat this kind of thing, contohnya buat ramuan prebiotik daripada kanji sagu, dia haruslah merujuk kepada paten kita lah, ya. Tapi bagi saya benda tu merupakan salah satu inisiatif yang baik sebenarnya lah. So di mana sekarang ni kesedaran terhadap paten ataupun hak milik agak meluas lah kepada especially daripada pemain industri lah. So apabila mereka hendak membuat ataupun membangunkan sesuatu produk, so mereka boleh refer kepada paten dan tengok penyidik mana, ya, penyidik mana yang mempunyai paten tersebut lah, ya. So that is one of our merupakan usaha kita lah untuk mengkomersialkan produk-produk yang kita telah selidiki lah. Betul. Apakah nasihat Prof kepada future researcher yang ingin menceburi bidang seperti ini? Okey, nasihat saya, bagi saya teruskan minat, ya. So bagi saya untuk menjadi seorang penyidik kita harus ada minat lah. Kita harus ada minat mendalam sebagai seorang explorer, ya. Bagi saya untuk mengkaji dan terus mengkaji, ya. So kena ada passion juga sebenarnya. Untuk bidang makanan berfungsi ni saya boleh katakan mungkin negara kita belum meluas, tetapi potensinya ada, ya. Potensinya ada. Kenapa saya katakan ada potensi? Sebab Malaysia sebenarnya blessed, dikurniakan dengan pelbagai sumber alam, ya. Kita seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang merupakan 12 negara yang mempunyai yang adalah negara mega biodiverse, ya, di mana banyak kepelbagaian biologi yang terdapat di negara kita, ya. So dengan adanya kepelbagaian biologi yang ada di negara kita ni, kita sebenarnya banyak hidden secrets, ya. Mungkin di dalam hutan kita ke kat mana-mana ke, ya, mungkin ada satu pokok ke ataupun herba ke yang boleh dikomersialkan, yang punya nilai-nilai makanan fungsian, ya. So saya rasa potensinya memang ada. So berbalik kepada penyelidik lah yang berminat, teruskan usaha untuk mengkaji dan terus mengkaji. So negara kita sememangnya dikurniakan dengan kelebihan ini. Lagi-lagi sagu, ya Prof. Yes. Linut itu sedap untuk dimakan. Yes, sebenarnya. Okey, tajuk kita pada hari ini future food, ya. So boleh tak Prof concludekan kita punya topik pada hari ini? Okey. Secara kesimpulannya, so tajuk kita functional food, the future of food, ya. So, saya boleh katakan seperti yang contoh yang saya telah nyatakan di awal rancangan tadi, di mana jika kita ada pilihan beras putih, white rice dengan brown rice, so why not kita pilih brown rice? Sebab brown rice ianya memberi tenaga juga, ianya memberi kita punya nutrien untuk pembesaran, untuk kekenyangan dan so on, tapi at the same time ia punya functional properties, ya. Contohnya anti kolesterol tadi, anti obesity, boleh juga jadi anti-stress, kerana ianya menghasilkan contohnya chemical dopamine contohnya, ya. So apabila kita makan mungkin lebih happy contohnya, ya. So ini kita panggil sebagai comfort food lah, ya. Comfort food apabila kita makan kita happy dan kita mungkin kurang stress lah, ya. So tapi at the same time ianya tidak mendatangkan obesity, ya. So bagi saya, secara kenapa saya menyatakan tajuk ni functional food, the future of food, so kita boleh tengok sekarang ni di sekitar kita terlalu banyak penyakit-penyakit, ya.
Contohnya penyakit yang paling, contohnya penyakit jantung, Ya. contohnya penyakit what they call that, obesity, ya. So darah tinggi ataupun kencing manis. So all of these are what they call metabolic syndrome, ya, sindrom metabolik yang disebabkan oleh, mungkin disebabkan oleh makanan. Of course ada disebabkan oleh genetik juga, tapi mungkin makanan banyak menyumbang kepada peningkatan penyakit ini, ya. Contoh juga kita ada kanser, ya. Contohnya kanser kolon ataupun kanser usus, di mana ianya sebenarnya disebabkan oleh, I will say 90% because of what we eat, ya. So dengan adanya makanan berfungsi, research atau pendidikan yang telah dijalankan oleh banyak pendidik, sebenarnya kita boleh mengubah gaya hidup kita, ya. So mungkin saya boleh mengimbau balik seperti yang tadi nyatakan oleh Hippocrates, merupakan seorang ahli falsafah Yunani 1000 years ago. Dia menyatakan let food be Thai medicine. Dia kata biarkan makanan itu jadi ubat anda, ya. So mungkin ada kebenaran ke situ. So instead of kita makan, kita ambil ubat-ubatan yang mungkin ada mendatangkan kesan-kesan sampingan. So kita boleh makan makanan yang ada unsur-unsur kesihatan, which is the functional food lah. Ya. So dengan adanya kita makan ni, tapi haruslah ianya bukan sebagai ubat-ubatan untuk merawat, ya, tapi makanan digunakan untuk mencegah penyakit. Ya. So keyword kat sini adalah mencegah, ya. Mencegah of course lebih baik daripada merawat lah. So kita, bagi saya, kesimpulannya functional food sebagai future food kita haruslah amalkan. Kita amalkan, akhirnya kita punya komuniti, kita punya masyarakat akan jadi lebih sihat lah. So apabila kita sihat, so banyak benda yang kita buat lah dari segi mungkin dari segi ekonomi dan everything lah. So that is, I think, kita punya take home lah, saya rasa, yang kita boleh simpulkan untuk topik kita pada hari ini. Betul. Lagipun sekarang ni dengan pandemik COVID-19 di mana ramai kita work from home. Yes. Asyik makan saja kan, Betul. Prof. So the functional food is very important. Yes. Apart from that, I would say also peranan suri rumah lah di dalam pembelian barangan. Betul. Sebab dia yang menentukan Betul. makanan kepada keluarga dan pembesaran anak-anak. Betul. Ya, jadi functional food ini sangat penting. Betul. When you talking about the brown rice tadi, saya teringat brown sugar. Betul. Salah satu, ya. Contoh, instead of kita ambil white sugar, kenapa tak ambil brown sugar? Betul. Brown sugar ni tak refine. So kalau tak refine, kita punya serapan glukos tu taklah tinggi. So jadi oleh kerana tadi, jadi kita boleh let's say kawal berat badan, so something like that lah. So banyak benda kita boleh. So contoh yang lain ada tak? Ada banyak contohnya. Kalau kita let's say telur, ya. Telur ada, contoh telur biasa, harga mungkin biasa kan. Tapi kalau kita ada telur omega, ya. Telur omega ni di mana ayam tu apabila ia diberi makan sejenis herba, flaxseed contohnya, banyak herba, so dia boleh meningkatkan kandungan omega. Ya. So kandungan omega ni sebenarnya amat penting di mana ia boleh mengawal atur kolesterol dalam badan kita. Ya. So of course harga telur tu agak mahal sedikit, tetapi dengan pulangan yang mungkin dari segi ROI itu lebih bagus, bermakna kita lebih sihat, so why not kita pilih telur omega berbanding dengan telur biasa. Ya. So saya rasa sebenarnya banyak, ya, kita ada pilihan. Contohnya kalau kita pergi supermarket, so of course ada benda tu agak murah, kenapa dia murah? Ada benda tu agak mahal, kenapa dia mahal? Ya. So ada sebab-sebab ni lah, ya. Kalau mahal tu mungkin, tapi kita sebagai pengguna, sebagai consumer ataupun sebagai suri rumah sebenarnya haruslah ada sedikit semangat untuk mengkaji lah, ya. Sekarang ni ada Google everything kan, kita boleh baca apa benda semua tu. So all of those information tu kita baca, membantu kita buat pilihan lah dari segi apa yang kita beli, apa kita bagi makan kepada anak-anak kita lah, contoh. Betul. Disebabkan oleh functional food ini, adakah Prof mencadangkan untuk supplementary? Bagaimana? Adakah kita boleh cut on supplementary? Sebenarnya ya, supplementary contohnya kalau kita kata vitamin, sometimes sebenarnya bagus. It is good. Tapi kalau kita dah ada supplementary ataupun suplemen daripada makanan kita makan, sebenarnya kita tak perlu lagi sebenarnya. Ya, contohnya vitamin C, ya. We consume a lot of oranges, citrus fruits, so sebenarnya sudah cukup untuk harian, kegunaan harian kita, makan orange ke everything lah. Tetapi jika kita, sebenarnya vitamin C ni adalah salah satu unsur nutrien yang apabila kita makan, kalau ianya berlebihan, ia akan dibuang. Ia tidak diserap, ia tak disimpan. So kalau kita makan orange, makan buah-buahan yang banyak vitamin C, kemudian kita makan juga vitamin C yang dalam bentuk kapsul ke whatever things, so akhirnya sebenarnya kalau lebih tu ia dibuang. So rugi sebenarnya. So tak perlu. So that is actually kita ada choices lah. So kalau kita boleh ambil makanan yang ada functional properties,
it's better to take that, consume that when compared to taking supplements lah. Betul. Tapi functional food ni mungkin agak mahal daripada segi harga. Yes, mahal sedikit, tapi kalau kita compare dari segi kebaikan dia, saya rasa pada jangka masa panjang, it is very good. Contohnya kalau kita makan makanan yang functional food is mahal lah contohnya kan. Tapi kalau kita compare makanan biasa, tapi at the same time, mungkin kalau makan terlalu banyak mendatangkan penyakit, of course cost bills hospital, everything tu kan. So mungkin sama juga ataupun kurang lebih lagi kita untung dari segi pengemalan makanan berfungsi. Oh, okay, alright. Terima kasih Prof di atas panjang lebarnya kita punya explanation on the today's topic, functional food, the future of food, ya. Begitulah tadi pembincangan yang sangat signifikan kepada ekosistem manusia dalam merealisasikan teknologi makanan. Nutrisi makanan seimbang haruslah dipraktikkan seperti termaktub dalam piramid pemakanan sihat. Pemakanan sihat mencapai kesihatan optimum. Sayangi diri anda dan begitu juga saya. Christina Donnelly Abdullah mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat.